Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembintangan kami bagi subjek tingkah laku devian CDA 31003 adalah gejala hubungan seks luar nikah dalam kalangan remaja wanita. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Umairah binti Abdul Razak, Nurizah Aziati binti Muhammad Rizal, Aina Safa binti Ahmad Sayuti, Nur Asma binti Zahari dan Ain Nadirah binti Nazli. Seks sebelum kahwin merujuk kepada pengendalian hubungan seks antara dua individu yang belum berkahwin. Okey, secara mendalam, individu yang terlibat dalam hubungan seks sebelum kahwin ni tidak mempunyai satu ikatan atau hubungan yang sah melalui undang-undang dan agama. Kelakuan seks remaja bermula pada umur yang berbeza berdasarkan nilai-nilai budaya dan sosial mereka. Setiap manusia mempunyai keinginan seks kerana ia adalah fitrah manusia. Bagi remaja, keinginan ini berlaku akibat perubahan hormon ketika alam remaja. Seks luar nikah ni adalah merupakan seks di luar ikatan perkahwinan dan ia adalah seks yang melibatkan pasangan kekasih yang belum punya ikatan sah sebagai suami dan isteri. Di kalangan remaja, walaupun kebanyakan berlaku pada pasangan kekasih, namun ia juga boleh berlaku dalam beberapa keadaan seperti sumbang mahram, rogol, pelacuran, seks bebas dan nymphomania atau gila syahwat. Okey, di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan juga Akta Kanun Jenayah 574 melakukan hubungan devian iaitu hubungan seks dengan remaja perempuan di bawah umur 16 tahun ni telah dianggap kesalahan merogol walaupun ia atas dasar suka sama suka. Terdapat 3 objektif bagi kajian devian hubungan seks luar nikah dalam kalangan remaja. Yang pertama adalah mengenal pasti faktor pendorong kepada kegiatan hubungan seks luar nikah dalam kalangan individu remaja wanita. Objektif yang kedua, menyatakan bagaimana penerimaan ahli keluarga dan komuniti masyarakat terhadap golongan individu yang terlibat dalam devian hubungan seks luar nikah. Yang ketiga, menghuraikan kesan-kesan emosi dan psikologi ke atas diri individu remaja selepas terlibat dalam hubungan seks luar nikah. Dalam hasil dapatan kajian ini, jadual berikut adalah latar belakang responden yang terlibat. Seramai 3 orang remaja wanita yang berusia 21 tahun terlibat sebagai responden bagi kajian ini. Analisis latar belakang responden dibahagikan kepada beberapa elemen penting seperti umur semasa, umur terlibat dan faktor pendorong terlibat dengan kegiatan seks luar nikah. Daripada keseluruhan responden, semuanya pernah terlibat dalam kegiatan seks luar nikah seawal usia 16 tahun hingga 19 tahun. Dalam bahagian faktor pendorong terlibat dengan seks luar nikah, beberapa faktor yang disenaraikan dan disebut oleh responden yang mempengaruhi mereka bertindak devian pada ketika itu termasuklah perasaan ingin tahu, pergaulan bebas, perasaan cinta dan rasa setia serta faktor gaya hidup persekitaran. Jadi kajian ini merekodkan kesemua faktor pengaruh kuat keterlibatan remaja dalam gejala ini seperti yang disebut oleh para responden. Baiklah, daripada hasil kajian ini telah diperolehi bahawa terdapat beberapa pengaruh yang kuat dikenal pasti menjadi faktor pendorong keterlibatan remaja wanita dalam gejala seks luar nikah. Faktor pertama adalah perasaan ingin tahu. Sifat remaja yang terkenal dengan mencari identiti diri adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu terjebak dengan hubungan seks luar nikah. Jadi menurut Nini dan Hari, faktor yang mempengaruhi seorang remaja melakukan seks luar nikah adalah didorong oleh perasaan ingin tahu yang besar untuk mencuba semua perkara yang tidak pernah diketahui. Jadi berdasarkan kenyataan responden 1 tersebut, dapat disimpulkan bahawa perasaan ingin tahu yang mendalam dalam diri remaja terhadap sesuatu yang belum pernah dicuba sepanjang hidup mempengaruhi mereka untuk mencuba merasainya. Nafsu ingin tahu yang kuat ini menyebabkan mereka terjebak dalam perkara melencong dari norma masyarakat ini dan akhirnya hamil tanpa nikah. Seterusnya, faktor yang kedua adalah pergaulan bebas. Pergaulan dalam kalangan individu remaja yang tidak terkawal menyebabkan mereka lebih cenderung terjebak dengan hubungan seks luar nikah. Mereka merasa bebas melakukan sebarang aktiviti tanpa seliaan atau kawalan yang sepatutnya menjadikan mereka melanggar norma masyarakat dan merasakan itu adalah perkara biasa. Jadi berdasarkan penjelasan responden 1 yang menyatakan berkaitan situasinya, selain nafsu sebab tak jaga pergaulan, ini bermakna pengaruh pergaulan yang tiada sekatan atau batasan yang betul menjadikan ramai golongan remaja hari ini mempunyai pemikiran bahawa mereka boleh berbuat sedemikian tanpa rasa segan ataupun rasa bersalah.
Faktor ketiga adalah perasaan cinta dan setia. Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh responden 2, faktor perasaan cinta dan setia kepada teman lelakinya menyebabkan dirinya terjebak dalam gejala seks luar nikah. Sebagaimana responden 2 menyatakan nak tunjukkan kesetiaan. Jadi menurut Ramiro, hubungan intim melambangkan satu bukti cinta dan remaja akan melakukan hubungan seksual sekurang-kurangnya sekali dalam perhubungan cinta itu. Jadi penzinaan mudah untuk terjadi apabila mereka mempunyai perasaan cinta kepada pasangan masing-masing. Mereka memberi makna cinta mereka terhadap pasangan dengan melakukan hubungan seks tanpa nikah sebagai tanda dan bukti kesetiaan mereka. Seterusnya, faktor keempat adalah faktor gaya hidup dan persekitaran. Secara umum, faktor ini diambil kira termasuklah kelompok rakan sebaya dan ahli keluarga yang bertindak sebagai ejen sosialisasi terdekat setiap individu. Menurut Abdul Aziz, pemilihan rakan sebaya berlaku apabila wujudnya persamaan sama ada dari aspek tingkah laku, sikap maupun identiti. Menurut Miller pula, beliau menyatakan bahawa proses hubungan ibu bapa dengan anak-anak, iaitu anak-anak yang mendapat sokongan dan sikap ibu bapa yang sering mengawasi anak-anak mereka, dapat mengurangkan risiko remaja terlibat dengan hubungan seks dan hamil luar nikah. Responden 3 tidak mengulas lanjut makna surrounding seperti yang dinyatakan. Namun, berdasarkan makna umum faktor persekitaran golongan remaja yang banyak dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu bapa dan juga keluarga serta kawan-kawan di sekeliling mereka sebagai bulatan terdekat dalam kehidupan sosial mereka. Baiklah, dapatan kajian kami yang menjawab objektif yang kedua adalah berkaitan penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap diri individu yang terlibat dengan gejala ini. Berdasarkan kenyataan daripada kesemua responden, dapat disimpulkan bahawa reaksi keluarga pada peringkat awal rata-ratanya menunjukkan rasa tidak dapat terima dengan baik mengenai berita kehamilan individu. Bagi responden 1, pada peringkat awal keluarganya agak susah untuk menerima kehadiran seorang ahli baru dalam keluarga mereka disebabkan kategori anak itu adalah anak tidak sah taraf. Tetapi, penerimaan keluarga dilihat semakin baik apabila timbulnya kesedaran tentang darah daging dan keturunan bayi walaupun bayi tersebut berstatus anak luar nikah. Sebagaimana menurut responden 1, katanya, keluarga terima aku tapi diorang tak terima anak dalam perut tu sebab status anak tu. Tapi lama-lama keluarga aku terima juga anak tu sebab mereka sedar walau apapun status anak tu tetap anak aku, darah daging aku. Setelah itu, keluarga responden 2 juga menerima dirinya dengan sangat baik meskipun pada peringkat awal, responden cuba menyembunyikan diri daripada keluarga dan rakan terdekat mengenai situasinya kerana takut dan tidak tahu bagaimana ingin menerangkan situasi sebenar kepada mereka. Dan juga responden 3 pula menjelaskan bahawa salah satu sebab responden mampu bertahan sehingga hari ini adalah kerana keluarga yang sangat kuat memberi sokongan meskipun berada dalam situasi yang sangat getir dalam sejarah kehidupannya. Ibu bapa responden masih menerima kesilapan yang telah dibuat dan memberi suntikan positif bahawa masih belum terlambat untuk dirinya melakukan perubahan dan menyelamatkan masa depan yang ada. Begitu jadi celik mata je. Mulanya saya cuba pertahankan diri saya. Saya tak nak apa semua. Dan lama-lama tu saya relakan je diri saya dia buat macam tu. Dia cakap kalau sayang buktikan. Kalau tak sayang tak payah buat diri kat macam tu. Saya banyak habiskan duit untuk dia. Dia ada minta dia top up dia. Dia belanja dia untuk pergi balik Shah Alam. Saya rasa macam diri saya dipergunakan. Saya tergerak hati nak buka Facebook tu. Lepas tu saya nampak gambar dia dengan perempuan tu. Lepas tu saya marah dia. Saya nak minta putus dengan dia. Saya tak nak dengan dia lagi. Lepas tu saya cakap terima kasih sebab gunakan saya untuk kepentingan dia. Puaskan nafsu dia. Lepas dengan dia tu ada kenal dengan lelaki lain tak? Ada. Saya kenal dengan orang kedua tu juga melalui Facebook. Saya ajak dia berkapal sebab masa tu saya tak ada siapa. Selalu jumpa dia. Ada sekali tu dia ajak pergi rumah dia. Saya terlanjur dengan dia dan saya mengenal anak dia. Macam mana adik tahu yang adik mengandung masa tu? Sebab saya tak akan period. Saya cuma beritahu mak ayah saya sakit perut. Mak tanya saya, mak suruh saya jujur apa yang berlaku apa semua. Mak tengok sendiri yang scam baby tu. Saya tengok mak saya nangis.
mak saya nak marah tapi dia pendam, dia tak nak marah. Mak cakap benda dah jadi, kena teruskan juga. Betul, saya ada bagi tahu yang dekat BF saya yang saya pregnant anak dia. Dia suruh gugurkan. Saya tak nak gugurkan. Lepas saya cakap saya pregnant anak dia tu, dia hilangkan diri dia. Dan masa yang sama juga hati saya tergerak nak buka Facebook. Saya nampak status dia dah bertuna dengan orang lain. Dia cakap dia cakap kalau dia ada duit dia nak kahwin dengan saya. Tapi dia cakap dia tak ada duit. Tapi saya tengok dalam Facebook tu dia dah bertuna dengan orang lain. Nampak gambar barang-barang hantaran semua. Apa tindakan seterusnya masa tu? Saya bagi tahu mak saya. Ayah tak tahu sebab ayah sakit jantung. Mak tak nak bagi tahu ayah awal-awal. Bila kandungan saya dah besar, baru mak bagi tahu ayah. Masa tu rasa sayang tak dekat baby tu? Masa nak masuk tu rela tak? Suka tak? Ataupun memang tak nak masuk sini sebenarnya? Mula-mula saya fikir family saya buang saya. Tapi sebenarnya tak, diorang buat macam tu sebab diorang sayang saya. Diorang nak saya berubah. Mula tu rasa macam terpaksa. Lepas tu dah lama tu saya reda, saya ikhlaskan hati saya duduk dalam ni. Sebab memang niat saya untuk berubah. Saya tak nak buat kerja dulu lagi. Takkan kecewakan mak ayah saya lagi. Saya tak nak susahkan mak ayah saya lagi. Apa nasihat adik pada kawan-kawan sebaya kat luar sana yang mungkin pernah dan sedang mengalami perkara yang sama juga macam adik? Nasihat saya pada kawan yang kat luar sana tu, yang dah terlanjur dan yang pregnant, jangan ada niat untuk gugurkan anak dalam kandungan tu. Sebab anak dalam kandungan tu tak bersalah. Saya pegang kata-kata mak saya, kita dah buat dosa, takkan kita nak bunuh anak yang tak bersalah tu. Saya nak kerja, kalau ada peluang untuk belajar, saya nak belajar. Saya nak tebus balik kesalahan saya dekat family saya. Okey, untuk slide yang tadi kita kalau saya telah menerangkan mengenai penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap diri individu yang terlibat. Sekarang kita akan masuk pula kepada kesan-kesan emosi dan psikologi ke atas diri individu selepas terjebak dengan seks luar nikah. Perasaan yang pertama adalah perasaan menyesal. Okay? Perasaan menyesal itu menunjukkan bahawa mereka yang terjebak ini merasa bersalah atau segan atas tindakan yang telah dilakukan oleh mereka apabila diketahui oleh keluarga, masyarakat, saudara mara, rakan-rakan dan sebagainya yang mempunyai kaitan dengan mangsa sendiri. Perasaan malu dan kesal yang timbul dalam kalangan mereka ini membuatkan mereka sebenarnya sedar tindakan yang mereka lakukan ini adalah salah dan berdosa di sisi agama Islam. Okay, pesan psikologi daripada hubungan seks luar nikah ini menyebabkan mereka mula mengalami perasaan bersalah, rendah diri, marah, takut dan rasa berdosa. Okey, hal ini merupakan satu bukti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah I yang menyatakan bahawa rasa menyesal sebab buat semua itu tanpa berfikir. Okey, berdasarkan kenyataan responden, kita dapat lihat bahawa responden ini sebenarnya sedar kesilapan yang telah dilakukan itu satu tindakan yang dibuat tanpa mereka berfikir dengan betul dan waras. Remaja itu sendiri, okay, maksudnya pelaku itu sendiri berasa malu dengan diri sendiri kerana telah hamil sebelum nikah, sebelum adanya satu hubungan yang halal, yang mana anak yang dikandung itu akan membawa malu kepada keluarga dan membawa malu kepada diri mereka sendiri kerana telah gagal memenuhi harapan sosial dan juga keluarga. Seterusnya, kita akan masuk ke kesan yang kedua, iaitu perasaan takut.
setelah mendapat tahu bahawa mereka yang terlibat dengan seks luar nikah ini hamil, perasaan takut itu akan sentiasa mengganggu emosi. Okey, lebih lagi apabila mereka ni mula memikirkan bagaimana untuk memberitahu kepada ahli keluarga dan bagaimana pula reaksi mereka apabila mendapat tahu bahawa mereka telah melakukan satu perbuatan yang terlarang dan hamil disebabkan perbuatan tersebut. Perkara yang akan bermain-main di minda mereka semestinya adalah tentang penerimaan keluarga, sama ada akan dibuang keluarga atau masih diterima sebagai ahli keluarga. Seterusnya, keluarga akan membantu untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, kita masuk kepada perasaan yang ketiga, kesan emosi yang ketiga, iaitu tekanan perasaan. Menurut kenyataan responden sendiri mengatakan bahawa perasaan sedih, rasa tertekan sebab family tak terima. Okey, ini menunjukkan bahawa rasa tertekan dan rasa sedih ini menunjukkan kesan emosi setelah mereka ni mengakui tindakan mereka ini salah. Mereka tersilap langkah dan ingin meminta bantuan kepada orang yang paling hampir dan paling rapat dengan mereka, iaitu keluarga sendiri. Okey, tindakan responden setelah mengetahui diri mereka lah, telah mendapat tahu mereka ini hamil. Seterusnya, kita masuk kepada perasaan dan fikiran berselaru. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perasaan ini adalah apa yang mereka rasakan. Okey, mereka mula berfikiran mixed feeling. Perasaan mereka bercampur bau telah mendapat tahu apabila kini mereka yang terlibat dengan seksual nikah ini mula mengandung, mula berbadan dua, mula hamil. Okey, rasa bercampur bau itu telah mengganggu emosinya kerana mereka tidak dapat menerima kenyataan bahawa pada usia sangat muda, pada keadaan diri belum berkahwin dan masih ditanggung oleh keluarga, mereka sudah pun mengandung. Okey. Namun pada waktu yang sama, responden menyedari bahawa mereka telah melakukan kesilapan dalam kehidupan mereka. Walaupun begitu, walaupun mereka dalam keadaan kusut, bercampur bau, fikiran berselaru, mereka masih dapat berfikir apa yang perlu dilakukan selepas itu, bukan terus hanyut ataupun melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti membunuh anak atau membunuh diri. Dan untuk kesan emosi mereka yang terlibat dengan seks luar nikah ini adalah perasaan bersyukur. Responden kita ini lihat, telah mengambil apa yang terjadi kepada mereka ini dari sudut yang positif. Apa pun yang telah berlaku kepada diri mereka ini, mereka rasakan bahawa ini adalah satu ujian daripada Allah untuk mereka berubah menjadi seorang yang lebih baik di masa hadapan. Menurut kenyataan responden sendiri, di mana responden menyatakan bahawa meskipun keadaan sangat sukar diterima, diterima oleh masyarakat, keluarga dan juga rakan, termasuk dirinya sendiri, namun perasaan bersyukur itu sebenarnya ada kerana responden menganggap bahawa perkara itu adalah ujian. Supaya kita ni lebih sedar dan faham serta mampu meningkatkan diri ke arah yang lebih baik. Responden turut mengulas bahawa mereka dia berasa bersyukur kerana Allah ni masih bagi peluang untuk dia teruskan hidup melalui ujian ini, membuatkan dia untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, kita sambung dengan slide yang seterusnya, iaitu beberapa cadangan yang boleh diusulkan untuk membentong gejala seks pranikah ni. Okey, cadangan yang pertama adalah dengan memberikan pendidikan agama yang secukupnya. Pendidikan agama oleh ibu bapa, keluarga dan institusi pendidikan sejak kecil adalah sangat penting supaya dapat menguatkan lagi asas agama dalam diri remaja serta dapat menguatkan kawalan sosial mereka sendiri. Okey, macam kita tahu kan, agama Islam khususnya memang dah haramkan dah seks luar nikah ni. Ayat Quran kita tahu, la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Lepas tu ada juga hadis daripada Abu Hurairah yang bermaksud Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bahagian zina untuk setiap anak Adam. Dia akan mendapatkannya dan tidak boleh dihindari. Maka zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat. Sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ni memang jelaslah yang zina tu haram. Jadi kalau remaja tu memang dekat dengan agama, dia tahu kesan buruk dan balasan bagi orang yang melakukan zina ni, insya-Allah dia tak akan terjebak. Itu dari sudut pandang kita sebagai Muslim lah.
Tapi bagi remaja muka Islam pun, pendidikan agama dan moral juga sangat penting supaya mereka ni tak melakukan seks secara tak elok ataupun secara yelah, dia tak melakukan seks tu secara, dia tak anggap seks ni sebagai perkara yang remeh-temeh macam tu. Okay. Seterusnya, baiklah, cadangan yang kedua adalah dengan memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada kanak-kanak dan remaja. Pendidikan seks yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan remaja dalam mencegah pelakuan seks pranikah. Okay, menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), pendidikan seksual komprehensif (PSK) adalah proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum mengenai aspek kognitif, emosi, fizikal dan seksualiti sosial. Pendidikan seks ni diberikan untuk memastikan kanak-kanak dan remaja mendapat maklumat yang betul mengenai seksual dari segi kesihatan dan sebagainya. Macam yang kita tahu pun, era ni semua maklumat berada di hujung jari je. Dah tak ada lagi sekatan sama ada maklumat yang dimaknai itu betul ataupun salah. Jadi bagi mengelakkan remaja mendapat maklumat yang salah atau dari cara yang salah seperti pornografi dan sebagainya, maka pendidikan seksual yang disusun terlebih dahulu dan diajarkan di sekolah adalah sangat penting. Okey, disusun ni maksudnya konteks dan silibus yang bersesuaian mengikut peringkat umur daripada kecil sehingga dewasa. Maksudnya mungkin waktu dia kecil sekolah rendah ajar benda lain, ajar benda yang sepatutnya. Lepas tu bila masuk sekolah menengah mungkin lebih terbuka sikit sebabnya dah makin besar, sampailah ke peringkat yang makin besar lah. Baiklah, seterusnya adalah memilih rakan sebaya yang baik. Okey, cadangan ni bunyi dia klise sebab kalau kita bincang pasal masalah sosial, mesti akan bagi cadangan yang ni. Tapi sebenarnya memang kajian ni mendapati bahawa rakan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pelajar dan remaja. Okey, sebagai contoh, kajian yang dilakukan oleh Muhammad dan Ishaq pada tahun 2014 mendapati bahawa rakan sebaya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelajar yang terlibat dengan hubungan seks. Sebabnya, remaja ni dia terpaksa meniru perilaku rakan-rakan hanya kerana dia nak diterima oleh kelompok tersebut, walaupun sudah ternyata perkara itu salah. Oleh kajian ini pula kajian daripada Sabran 2003. Walaupun dia tahu benda tu salah, tapi dia buat juga sebab dia tak nak kena sisih dengan kawan-kawan dia. Kita kan remaja, kita mesti boleh relate dengan benda ni. Like, kalau semua kawan-kawan kita buat, takkanlah kita seorang-seorang je tak nak buat kan. Semua kawan-kawan kita keluar, lepas tu kita seorang je duduk rumah. Mesti macam mesti kita rasa tersisih lah kan. Macam tu lah, sama juga. Same goes to masalah sosial ni. Berkawan, so kesimpulannya berkawan boleh, tapi setakat kawan dan kenal, jangan jadikan dia ikutan. Cadangan yang terakhir sekali adalah membentuk masyarakat sebagai ejen kawalan sosial yang baik untuk membendung gejala pranikah ni, seks pranikah ni. Okay, menurut teori kawalan sosial, keterikatan dan keterlibatan individu terhadap institusi sosial mampu berfungsi dalam mengurangkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tingkah laku devian. Okay, contohlah, persatuan penduduk, pihak masjid dan badan-badan bukan kerajaan yang lain digalakkan untuk melakukan aktiviti atau program yang bukan sahaja melibatkan penyertaan golongan remaja, malah menjadikan mereka sebagai sebahagian daripada pihak pengurusan. Okay, penglibatan remaja terhadap aktiviti kemasyarakatan akan membuatkan mereka merasa lebih dekat dengan komuniti. So, bila diorang rasa dekat dengan komuniti, diorang akan rasa segan lah nak buat perkara-perkara devian. Apatah lagi seks pranikah yang dianggap sebagai satu tingkah laku yang sangat teruk bagi masyarakat kita, masyarakat Muslim. Bila dah dekat, orang semua kenal dia, macam mana? Tak mestilah dia segan nak buat something yang teruk, macam tu lah. Okay, selain tu, melibatkan mereka dalam pengurusan dan sumbangan idea juga akan membuatkan mereka merasa lebih dihargai dan diperlukan oleh masyarakat. So, mereka akan rasa lebih bertanggungjawab untuk menjaga diri dan nama baik mereka. Sama lah macam kita pun remaja kan. Bila orang bagi kita jawatan, orang tanya pendapat kita dan hargai pendapat yang kita bagi. So, mesti kita akan rasa macam kita ni dihargai. Like, masyarakat pandang kita punya pandangan, pandang kita punya pendapat macam tu kan. So, samalah konsep dia dengan yang ni kan. So, bila orang dah pandang kita dah rasa kita ada tempat dalam masyarakat, mesti kita akan mula jaga nama baik masyarakat, jaga nama baik kita sendiri. Sebabnya tak nak malu lah kalau kita dah ada nama, kita dah ada posisi dalam masyarakat, lepas kita buat salah, mesti akan malu kan. Okay, itulah dia punya tu. Okay, seterusnya, masyarakat juga perlu diberikan kesedaran mengenai gejala ini agar mereka merasa lebih bertanggungjawab dan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mencari jalan penyelesaian bagi membendung isu ni. Okay, contohlah macam sekarang ni kan. Kebanyakan daripada ahli masyarakat, termasuklah ibu bapa, ahli keluarga dan jiran-jiran kita sibuk dengan kerja. Tak sempat nak kenal dengan jiran sebelah atau masyarakat penduduk. Okay,
Cuba bayangkan suasana dulu dengan sekarang. Dulu, makcik rumah ni dengan anak jiran sebelah pun dah kenal dah. Dah macam family dah. Satu taman tu dah macam family yang besar. So, diorang akan rasa terpanggil bila diorang perhatikan golongan-golongan remaja ni buat aktiviti deviant. Sebabnya, diorang rasa tu macam anak diorang sendiri. Macam tu lah. So, at the same time, bila didedahkan dengan gejala-gejala ni, barulah diorang rasa bertanggungjawab. Sebab sekarang ni semua orang busy. So, semua orang tak nampak masalah sosial ni secara mendalam. Like, okay, adalah diorang tak rasa pun diorang ni sebahagian orang yang bertanggungjawab untuk selesaikan isu tu. Okay, sekian saja. Terima kasih. Biro Zaman pada tahun 2003 mengatakan bahawa peningkatan kadar jenayah dan salah laku yang melibatkan remaja akan membimbangkan ibu bapa dan juga seluruh masyarakat. Mereka yang terlibat dengan hubungan seks sebelum kahwin ini sebenarnya adalah telah melakukan satu tingkah laku deviant ataupun kelakuan yang menyimpang dengan norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat Indonesia. Seharusnya semua pihak memainkan peranan untuk membendung kejadian ini daripada terus berlaku. Okey, sama ada keluarga, masyarakat, badan kerajaan, badan bukan kerajaan, media, sebagainya. Semua perlu memainkan peranan. Okey. Termasuklah rakan sebaya. Okey. Peranan rakan sebaya sebenarnya secara tidak langsung menyumbang pada terjadinya tingkah laku deviant. Okey, di mana kebanyakan remaja ini lebih banyak menghabiskan masa di luar bersama rakan-rakan berbanding ibu bapa. Okey, rakan-rakan ini yang akan mencorakkan personaliti individu seseorang itu. Oleh itu, ibu bapa dan masyarakat sendiri kena memerhatikan anak mereka. Merhatikan apa yang mereka lakukan di seluar sana. Dan mengambil tindakan sekiranya terjadi sesuatu, bukan membuang anak itu kerana kesalahan yang telah mereka lakukan. Bantuan dan sokongan daripada ibu bapa dan juga masyarakat sebenarnya satu aspek yang penting kepada seseorang yang ingin berubah. Okey, terutama mereka yang telah terlibat dengan gejala hubungan seks luar nikah ini. Kita tidak seharusnya, kita tahu bahawa perbuatan yang mereka lakukan ini adalah sangat salah di sisi masyarakat dan juga di sisi Allah. Namun kita seharusnya memberi mereka peluang untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik dan menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Sokongan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat akan membantu mereka untuk terus kuat menghadapi ujian dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.